Kita akan mulakan dengan perbincangan melibatkan kadar hutang isi rumah di negara ini secara agregatnya berjumlah 1.53 trilion ringgit pada akhir 2023, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menteri Kewangan berkata secara agregatnya kadar itu menunjukkan trend peningkatan saban tahun sejak 2018 dan bagi tempoh 2018 hingga 2023, beliau berkata bahawa purata pertumbuhan tahunan hutang isi rumah adalah 5.1%. Jelasnya pertumbuhan hutang isi rumah tahunan ini didorong terutama pinjaman perumahan dan kenderaan susulan daripada pelbagai insentif pemilikan rumah yang ditawarkan oleh kerajaan serta pihak swasta. Tambah beliau, peningkatan hutang itu juga didorong insentif cukai jualan dan perkhidmatan SST bagi pembelian kenderaan bermotor antara 2020 dan 2022. Dan sudah bersedia dalam talian untuk beri diskusi penuh tentang hutang, kadar hutang isi rumah di Malaysia adalah Dr. Muhammad Afzal Abdul Rashid, merupakan Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. Afzal kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada jam pagi ini. Kalau kita lihat berdasarkan hutang isi rumah didorong dan faktor utamanya adalah disebabkan pinjaman perumahan dan juga kenderaan, dan ini disebabkan insentif-insentif yang ada juga dan pengecualian cukai SST. Doktor, adakah kerajaan perlu mempertimbangkan untuk mengurangkan insentif pemilikan rumah dan pembelian kenderaan bagi mengawal pertumbuhan hutang isi rumah, ataupun doktor melihat kepada aspek lain? Okey, betul Nina, kalau kita lihat dari segi pecahan-pecahan di dalam angka hutang isi rumah, kebanyakannya adalah dalam bentuk sektor yang berkait rapat tentang pemilikan perumahan, iaitu 60.5%, kemudian diikuti motor vehicle ataupun kenderaan 13.2%. Jadi kebanyakannya ia berpaksikan kepada keperluan lah, yang mana kalau kita sebut tentang rumah, memang ia merupakan satu keperluan yang asas, dan banyak polisi-polisi kerajaan yang menuju ke arah pemilikan rumah. Dan kemudian seperti yang Nina sebutkan tadi, pengecualian cukai dan sebagainya dalam sektor otomotif juga banyak membantu dalam meningkatkan kata tu pemilikan dalam kenderaan, dan ini mendorong kepada peningkatan hutang isi rumah dalam hal yang berkenaan lah. Jadi secara umumnya peningkatan hutang isi rumah ni dia menyelesaikan permasalahan dari segi memiliki perkara yang asas. Namun yang kita bimbangi adalah sekiranya peningkatan itu berterusan, dan kita lihat beberapa aspek lain juga seperti peningkatan dalam hutang berkenaan dengan pembiayaan peribadi juga meningkat. Jadi itu juga satu perkara yang perlu kita amatilah. Justru satu pertimbangan yang neutral perlu kita letakkan. Bagi saya pula, kenaikan ataupun peningkatan hutang isi rumah ni lebih kepada simptom, dan ini menuntut kerajaan dan pelbagai pihak untuk kita mengkaji apakah punca sebenarnya kenapa peningkatan hutang isi rumah ni. Adakah ia berkait rapat tentang pemilikan gaji, adakah ia berkenaan dengan isu kos sara hidup dan sebagainya. Itu saya kira perlu deep dive lagi lah bagi memahami fenomena kenaikan di dalam hutang isi rumah ini. Dan apakah antara risiko yang didapati dengan tahap hutang isi rumah yang tinggi ketika ini, mungkin seperti penguncupan sektor kewangan, ataupun ada industri yang akan mengalami penurunan ketara, dan bagaimana perkara ini memberi kesan kepada keseluruhan ekonomi, doktor? Baik, kalau kita melihat literature review atau literature di dalam ilmu berkait rapat tentang hutang isi rumah ni, ada beberapa kajian yang menyatakan bahawa terdapat orang kata tu threshold effect, yang mana kalau kita lihat kajian yang dibuat oleh pihak Bank for International Settlement, mereka menandakan 80% sebagai benchmark ataupun penanda aras. Sekiranya ia melebihi paras tersebut, ia akan memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi lah. Maksudnya pertumbuhan ekonomi itu akan menjadi lebih perlahan. Kemudian dari segi threshold yang kedua pula adalah 60%. Sekiranya melebihi 60% daripada nilai KDNK, ianya boleh memberi kesan kepada pertumbuhan penggunaan swasta. Justru berbekalkan
kajian oleh kajian ilmiah ini sepatutnya boleh membantu pihak kerajaan untuk merangka strategi bagaimana hutang emisi rumah ni perlu kita orang kata tu tangani dengan lebih bijak lah. Bukan kata nak orang kata tu menghentikan, tetapi mendapat satu jajaran yang lebih sihat. Kerana secara umumnya hutang isi rumah juga menandakan suatu kata tu perkembangan dalam sektor pembangunan keuangan, kerana akses kepada keuangan tu tinggi dan itu juga membantu dalam menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Cuma kita nak lihat dari segi apakah threshold ataupun benchmark yang sesuai untuk kita capai supaya ekonomi itu boleh bertumbuh dalam keadaan yang lebih baik lagi. Dan kita nak lihat bagaimana pula perbandingan nisbah hutang isi rumah terhadap KDNK negara kita dengan negara-negara lain yang menghadapi masalah serupa. Apakah antara perkara yang kita boleh belajar dan boleh diadaptasi daripadanya? Pertamanya, tak lain tak bukan ia amat berkait rapat dari segi literasi keuangan lah. Celik kewangan itu paling penting sekali kerana itu dapat membantu rakyat kita membuat keputusan lebih baik dalam membuat pilihan sama ada untuk berhutang ataupun membuat simpanan dahulu, tabungan dahulu sebelum mereka katakanlah nak beli rumah ke ataupun nak beli kereta dan sebagainya. Itu yang pertama. Kedua, kemudian kita boleh lihatlah strategi bagaimana kita boleh kaji dari segi pemilikan perumahan ini, kerana kita sedia maklum bahawa rata-rata harga rumah memang tinggi dan banyak yang tidak mampu untuk membeli rumah sebenarnya. Jadi itu menuntut kita melihat apakah strategi yang sesuai. Adakah pemilikan rumah ini perlu kita kaitkan pula dengan bagaimana kita nak menggalakkan penyewaan rumah pula di kalangan rakyat Malaysia, dan kalau itulah dia punya hala tuju, kemudian kita sewa rumah ini dari segi regulationnya ataupun perundangannya ataupun dari segi kawal selianya, adakah dia meletakkan kepentingan kedua-dua belah pihak dari segi penyewa rumah dan juga pemilik rumah. Adakah satu bentuk orang kata tu regulatory requirement yang jelas telah pun diperkenalkan untuk menggalakkan rakyat Malaysia untuk menyewa. Jadi ini antara perkara yang boleh kita pertimbangkanlah untuk strategi untuk kita kekal lebih baik dari sudut kewangan di kalangan isi rumah kita. Doktor, berbagikan 2 minit kalau kita lihat prestasi pada separuh kedua tahun 2023 tahun lepas, hutang isi rumah berkembang pada kadar yang lebih pantas, lebih laju dalam keadaan pasaran pekerja dan kegiatan ekonomi yang sebenarnya terus meningkat. Adakah trend ini dijangka akan berterusan pada separuh pertama 2024 ataupun sudah ada indikator ataupun bayangan jelas untuk kita lihat bagaimanakah trend ataupun arah aliran untuk unjuran pasaran, kita boleh cakap trend ini pada tahun 2024? Kalau tahun lalu hutang isi rumah berada di paras 84% daripada nilai KDNK, saya jangkakan dalam tahun ini juga ianya tidak banyak berubahlah kerana situasi ekonomi negara masih lagi berkembang maju dan rakyat juga ramai telah bekerja dan ini memungkinkan rakyat untuk tentu mengakses kemudahan ataupun fasiliti pembiayaan di sektor perbankan. Jadi saya menjangkakan kestabilan dalam hutang ke isi rumah tersebutlah. Cuma yang kita perlu perhatikan adalah dari segi keupayaan rakyat kita untuk bayar hutang dan bagaimana ia memberi impak kepada kualiti hidup mereka. Jadi satu keseimbangan harus dicapai dan aspek literasi kewangan yang saya sebutkan itu perlu kita tekankan kepada rakyat kita. Baik, seperti yang Dr. Afzal Nizam kongsikan bahawa hutang isi rumah pada tahun ini dijangka stabil, namun kita bergerak ke hadapan harus terus meneliti bagaimanakah keupayaan setiap isi rumah itu untuk membayar hutang dan bagaimana untuk mencari keseimbangan, bagaimana ia memberi implikasi dan kesan terhadap pengguna rakyat, dan kita nak lihat juga bagaimana untuk tingkatkan lagi literasi pengurusan kewangan. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid merupakan Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, dan semua perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam asraawani.com dan semua platform digital Asra Awani.